Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fahana. Nama saya Nurul Nabiha binti Muhammad Yusri dan Nama saya Nur Syakina binti Mansur. Nama saya Siti Zakira Imana binti Abdul Rahman. Saya Nur Sakinah binti Ahmad Fauzi. Nama saya Nur Patricia Huda. Nama saya Zulhani bin Abdul Rahman. Nama saya Ahmad Hassanan bin Abdul Haris. Jadi insya-Allah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban daripada tamadun barat. Peradaban barat memberi definisi yang berbeza. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang membawa makna maju, yang maju dari segi kecerdasan, kebudayaan dan juga berbudi pekerti. Manakala dari segi Arabnya yang membawa makna tamadun yang berkaitan dengan din, iaitu dain yang membawa makna hutang. Barat merupakan sebagai konsep atau ideologi daripada pemikiran mereka tersendiri. Peradaban barat ini telah menjadi sebuah pemikiran yang biasa dikenali serta dijadikan rujukan melalui keturunan budaya, etika, nilai kepercayaan maupun dalam teknologi dan juga sistem politik. Barat merupakan yang paling maju dan bebas serta pada kemajuan teknologi mereka. Mereka juga menjadi mercu tanda dunia untuk menjadikan negara masing-masing sebagai negara maju seperti mereka. Dan yang terakhir, peradaban yang dikenali sebagai civilization lebih mendekankan aspek sosial, politik dan juga institusi. faktor kemunculan zaman Enlightenment. Secara ringkasnya, terdapat dua zaman yang mendorong kepada kemunculan zaman Enlightenment, iaitu zaman kegelapan dan zaman Renaissance. Zaman kegelapan ataupun dikenali sebagai The Dark Ages adalah zaman kemerosotan dan kemunduran tamadun barat kerana berlakunya peperangan, kebuluran dan kewujudan penyakit yang memberi kesan kepada aspek ekonomi, politik, sosial, perdagangan dan pendidikan. Keadaan tersebut berlaku akibat penguasaan pentadbiran yang dipegang oleh ahli gereja Kristian dan mereka mempunyai kuasa mutlak terhadap rakyat pada ketika itu. Seterusnya, wujud zaman Renaissance apabila para ilmuwan tamadun barat mula menjelajah ke negara-negara Islam yang maju dan mereka memperoleh ilmu daripada ahli cendekiawan Islam seperti Ibn Sina dan Ibn Khaldun. Jadi, hari ini saya ingin membentangkan 3 faktor kemunculan zaman Enlightenment, iaitu yang pertama, aspek fahaman dan pemikiran, yang kedua, sumbangan tamadun Islam dan yang ketiga adalah transformasi ketara oleh masyarakat Eropah. Faktor yang pertama adalah aspek fahaman dan pemikiran. Sebelum munculnya zaman Enlightenment, masyarakat Eropah dikuasai oleh cengkaman golongan gereja Kristian yang merupakan institusi dominan yang mengaku bahawa mereka adalah institusi rasmi yang mewakili Tuhan di dunia ini. Masyarakat hidup dalam kesusahan akibat hegemoni dan pelbagai kekejaman yang tidak berperkemanusiaan yang dilakukan oleh golongan gereja. Kesannya, masyarakat yang menginginkan autonomi individu mengecam dan menentang golongan gereja dan mendorong kepada suatu fahaman. Aspek pemikiran dan fahaman ini muncul jauh lebih awal daripada kemajuan fizikal. Akar umbi pemikiran barat adalah fahaman seperti secularism, liberalism, modernism, humanism dan rationalism yang menjadi pencetus kepada pelbagai inovasi dan kemajuan dalam sains dan teknologi. Oleh kerana pemikiran dan fahaman ini diterima oleh masyarakat Eropah sendiri, maka ia yang menjadi penentu identiti, hala tuju dan destinasi peradaban tamadun barat. Mereka percaya bahawa 3 fahaman utama iaitu secularism, liberalism dan modernism merupakan jalan penyelesaian yang berjaya membantu mereka keluar daripada kepompong kemunduran kepada kemajuan. Kemunculan isma-isma yang lain menjadikan 3 fahaman utama tersebut sebagai asas dalam fahaman mereka, antaranya humanism, empirism dan rationalism. Hal ini membuktikan bahawa masyarakat Eropah berpegang kepada falsafah bahawa manusia tidak pernah dikenal oleh agama. Perkara ini berlaku akibat trauma terhadap keagamaan dan sekiranya disebut perkataan agama, mereka akan membayangkan kembali sejarah gelap agama Kristian yang walaupun dilengkapi dengan doktrin dan amalan, namun ianya juga disertai dengan kekejaman dan penganiayaan.
Faktor yang kedua adalah sumbangan tamadun Islam. Kegemilangan tamadun Islam seperti di Andalusia telah menyumbang sumbangan yang ketara dan besar kepada dunia hari ini. Umat Islam telah menghasilkan pelbagai penemuan dan mencapai kemajuan dalam perkembangan ilmu sains, perubatan dan pendidikan terlebih dahulu sebelum Barat, yang mana pada ketika itu berada di dalam zaman kegelapan akibat berlakunya pembekuan minda dan kurangnya aktiviti perkembangan ilmu bagi menerangi pemikiran masyarakat Eropah. Sumbangan tamadun Islam dapat dilihat apabila para ilmuwan daripada Eropah mula menjelajah ke negara-negara Islam, terutamanya di Andalusia, yang merupakan tempat penyebaran ilmu yang terkenal pada masa tersebut. Para ilmuwan Eropah melibatkan diri mereka secara aktif dalam kegiatan penterjemahan kitab yang mengandungi ilmu-ilmu penemuan para ilmuwan Islam ke bahasa-bahasa lain, yang mana akhirnya para dapat melepaskan diri daripada kemerosotan kepada kemajuan melalui interaksi ini. Malah, umat Islam di Andalusia merupakan pengasas institusi tinggi pertama di Eropah selepas penutupan Akademi Athens pada tahun 529 Masihi. Faktor yang terakhir ialah transformasi ketara oleh masyarakat Eropah. Kegemilangan tamadun Barat tercetus hasil daripada perubahan yang besar oleh masyarakat Eropah pada sekitar tahun 18 hingga 19 Masihi. Transformasi ini mempunyai kaitan yang rapat dengan fahaman sekularisme, liberalisme dan modernisme, dan disertai dengan kesedaran masyarakat Eropah sendiri yang ingin mencapai kemajuan. Selain itu, peranan golongan bangsawan di peringkat wilayah juga menyumbang kepada transformasi ini, walaupun pada mulanya mereka memerlukan sumber kewangan yang banyak bagi menampung pembiayaan bagi peperangan yang berlaku. Keadaan ini berterusan sehingga golongan bangsawan wilayah berjaya untuk menubuhkan organisasi pemerintahan berpusat bagi mentadbir dan menyelia pembesar di bawah pemerintahan mereka. Saya akan menerangkan tentang sejarah sebelum zaman Enlightenment tamadun Barat. Untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, semua tamadun yang wujud di dunia ini mereka saling berkomunikasi antara satu sama lain mengikut sejarah perkembangan tamadun manusia dari semasa ke semasa. Hasil dari hubungan komunikasi tersebut menyebabkan kemajuan yang tinggi terhadap etika dan peradaban manusia. Kesemua tamadun yang ada ini, mereka memiliki beberapa kejayaan serta kelebihan yang tersendiri. Oleh itu, sikap saling berkomunikasi atau berinteraksi sesama mereka akan memberikan implikasi yang positif maupun negatif. Sebelum berlakunya zaman Enlightenment atau kemajuan tamadun Barat, telah wujud zaman klasik yang bermula dengan kewujudan Yunani dan Helenik pada tahun 450 sebelum Masihi sehingga 500 Masihi. Tamadun Barat tercipta pada tahun 2000 sebelum Masihi hasil dari idea pemikiran yang wujud melalui tamadun Great Yunani dan Rom Purba. Tamadun Rom telah mengalami era kejatuhan, maka muncul pula tamadun Barat yang dikenali sebagai zaman kegelapan atau The Dark Age. Selain itu, zaman kegelapan juga dikenali sebagai zaman kejatuhan atau kemunduran yang bermula pada 4 Masihi sehingga 16 Masihi. Seterusnya, apakah yang berlaku semasa di zaman gelap? Yang pertama, keadaan yang sunyi dan gelap gelita. Sebagai contoh, situasi jalan raya di London tidak berturak dan berlumpur, manakala di negara Islam jalan raya disuluh dengan lampu. Di Eropah juga sunyi daripada melakukan aktiviti harian seperti hiburan, kegiatan ilmuwan, kumpulan dan intelektual. Yang kedua, muncul pula agama Kristian. Agama ini sebagai tampuk kekuasaan yang dipegang oleh institusi Kristian dikenali sebagai teokrasi. Warisan Greek pula telah ditukar dan diganti dengan agama yang anti dunia, anti akal fikiran dan juga anti manusia. Maka wujud agama dan juga fahaman liberalisme. Yang ketiga, pihak gereja yang berkuasa, mereka mempunyai harta yang sangat banyak. Mereka ini terdiri daripada golongan bangsawan sehingga mereka berjaya memerintah negara dan berperanan dalam kuasa politik. Akhir sekali, aktiviti perniagaan pada zaman gelap tidak mendapat banyak sambutan kerana mereka masih mengamalkan sistem barter atau pertukaran antara nilai wang dan juga barang. Penduduk Eropah di sini lebih tertumpu kepada aktiviti pertanian kerana nilai wang ringgit terhad pada masa tersebut.
Selepas berlakunya zaman kegelapan atau The Dark Age, muncul pula zaman Renaissance atau zaman kelahiran semula. Pada zaman ini, masyarakat di Eropah lebih terbuka mata dan minda untuk memperbaiki hidup masing-masing agar tidak terus dikawal ketat oleh mereka yang berkuasa. Zaman ini telah berlaku sekitar kurun ke-14 sehingga pertengahan kurun ke-16. Semasa pemerintahan tamadun Yunani dan Rom, para ilmuwan telah menyebarkan ilmu pengetahuan kepada semua masyarakat di Eropah. Akan tetapi, ilmu ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin semasa berada di zaman gelap. Oleh itu, pada zaman kelahiran semula ini, penduduk Eropah yang teraniaya, mereka ingin bangkit semula dengan memanfaatkan ilmu yang mereka peroleh untuk memulakan hidup yang baru serta lebih berani. Tuntasnya, zaman ini kita dapat melihat sendiri pemerintahan Kristendom mulai merosot apabila setiap hari banyak kejadian yang tidak berpihak kepada mereka, lebih-lebih lagi terhadap pihak gereja. Terdapat beberapa perubahan pada zaman peralihan ini di mana dari aspek ekonomi, semua bandar yang wujud telah menjadi sebuah tempat untuk penduduk Eropah melakukan aktiviti perdagangan mereka. Pada awalnya, mereka yang hidup di bandar telah dikawal dengan feudalism iaitu golongan atasan. Sebelum menjadi sebuah bandar, kawasan ini merupakan sebuah kampung yang sangat luas serta menjadi penyumbang kepada kemajuan ekonomi negara melalui pengumpulan semua hasil yang terdapat nilai mata wang, yang mana nilai mata wang ini boleh digunakan dengan sebaik mungkin sehingga menjadikan sebuah pusat bandar yang pesat. Kawasan ini tercipta apabila selesai pertarungan antara pihak yang tidak bertanggungjawab di Eropah. Banyak kesan yang positif yang terhasil apabila serangan ini tamat, antaranya terdapat Pelabuhan Antwerp yang merupakan salah satu tempat yang paling aktif untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Antara sebab aktiviti perniagaan menjadi rancak apabila Flanders telah mencipta kain yang diperbuat daripada bulu yang sangat selesa untuk dipakai sehingga mendapat perhatian dari banyak pihak. Semasa bandar ini berada dalam keadaan yang memuaskan, terdapat satu sistem yang diberi nama Guild. Sistem ini bertujuan untuk melancarkan aktiviti perniagaan kepada penduduk setempat. Seterusnya, apabila adanya Guild ini, maka terdapat undang-undang yang harus dipatuhi bagi memastikan hak pedagang asing terjaga dan tidak diabaikan kerana mereka sangat membantu dalam peningkatan kemajuan ekonomi. Perubahan dari segi sosial pula apabila peningkatan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah. Great Clearance adalah aktiviti memelihara hutan dengan memastikan ia dalam keadaan terkawal untuk membangunkan aktiviti perniagaan. Selain itu, wujudnya sebuah universiti yang bertujuan untuk menghimpunkan manusia untuk menimba ilmu yang terdiri daripada para guru dan juga para pelajar. Universiti di sini tidak merujuk kepada tempat atau bangunan tetapi lebih kepada keadaan individu atau kumpulan untuk berkumpul mencari ilmu. Apabila situasi ekonomi mereka positif dari semasa ke semasa, barulah tercipta sebuah universiti di Eropah seperti University of Bologna, Italy pada tahun 1088. Semua pelajar yang menimba ilmu di sini dipanggil dengan gelaran skumen yang terdiri daripada orang kaya bangsawan dan orang beragama Kristian kerana hanya golongan seperti ini sahaja yang mampu untuk mendapatkan pendidikan berbanding orang yang kurang berkemampuan. Antara golongan tersebut termasuklah hamba dan juga golongan wanita. Mereka yang mendapat pendidikan akan belajar jurusan seperti bidang perubatan, undang-undang, sastera dan teologi termasuklah astronomi, muzik, geometri dan banyak lagi. Akhir sekali, masyarakat setempat amat dikawal ketat dengan orang Kristian. Oleh itu, wujud satu falsafah daripada S.T. Thomas yang dinamakan Aquinas. Intipati falsafah beliau menceritakan tentang serba sedikit definisi kehidupan dalam beragama, termasuklah faktor-faktor hubungan antara pencipta dengan manusia atau manusia sesama manusia. Dalam falsafah ini juga terdapat elemen-elemen keagamaan serta perkara keduniaan dalam memerintah negara. Falsafah ini menerangkan pentingnya ilmu logik yang boleh menjadikan orang Eropah lebih peka dengan sekitaran mereka agar tidak terus ditindas. Akhirnya, zaman ini layak digelar dengan zaman Renaissance kerana banyak perubahan yang positif yang timbul di negara Eropah berbanding semasa berada di zaman kegelapan. Saya akan menerangkan tentang sejarah semasa zaman Enlightenment. Terdapat dua zaman yang membawa kepada kemunculan zaman Enlightenment. Pertama,
Zaman kegelapan yang dikenali sebagai The Dark Ages yang wujud pada abad ke-4 hingga 5 Masihi. Dan yang kedua ialah zaman Renaissance yang membawa maksud kelahiran semula yang wujud pada abad ke-14 hingga 16 Masihi. Seterusnya, kita pergi kepada konsep Enlightenment itu sendiri. Bermulanya kesedaran masyarakat dan budaya di Eropah terhadap Enlightenment adalah pada abad ke-17 hingga 18. Ia dikenali sebagai era The Age of Reason yang membawa maksud zaman kewarasan. Kemudian, perubahan besar telah berlaku pada zaman pencerahan pada abad ke-18 hingga 19. Walaupun permulaannya kurang mendapat sambutan oleh golongan rakyat yang menduduki hierarki yang paling rendah di Eropah. Hal ini kerana masyarakat terdahulu terikat dengan kuasa old regime yang tidak dapat memisahkan agama daripada diri mereka. Kemudian, terdapat pelbagai sejarah yang berlaku semasa era Enlightenment ini. Pertama, era ini muncul secara jelas pada abad ke-18 di mana revolusi Perancis berlaku pada masyarakat Eropah. Mereka juga mengubah cara pemikiran dan tradisi kepada cara dan hukum yang baharu. Seterusnya, fahaman saintism turut muncul secara saintifik yang mewujudkan statement argumentum ad ignorantium. Pegangan ini mementingkan sebab dan rationality dalam semua aspek. Jika tidak, ia dianggap karut. Selain itu, pemikiran empirism dan rationalism turut meningkat akibat banyak kaedah saintifik digunakan seperti mengukur fenomena alam. Para falsafah turut menyatakan bahawa ilmu pengetahuan hanya dapat diukur dengan pemerhatian, pengalaman dan eksperimen. Oleh itu, segala perkara yang mitos, kolot dan lama, fantasi, bayangan dan hal-hal keagamaan turut diabaikan. Hal ini kerana ajaran rasionalisme ini berpaksikan pemikiran manusia semata-mata. Kemudian, era pencerahan terbahagi kepada 3 tahap. Tahap yang pertama ialah perselisihan faham di antara rakyat dan pemerintah. Tahap yang kedua, banyak karya yang dihasilkan serta konflik antara rakyat dan pemerintah tersebut semakin parah. Dan yang terakhir, berlaku perubahan sistem dalam bidang politik dan sosial. Di samping itu, perubahan yang dahsyat turut berlaku pada dunia, masyarakat dan sejarah serta memberi impak yang positif kepada politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Akhirnya, terdapat juga beberapa tokoh yang lahir pada zaman Enlightenment ini yang banyak memberi sumbangan kepada tamadun barat. Pertama, John Locke. Beliau ialah ahli falsafah Inggeris dan pengasas kepada gerakan Enlightenment. Beliau juga tokoh empirism dan pelopor aliran liberalism. Karya beliau ialah An Essay Concerning Human Understanding yang dibukukan pada tahun 1690. Kedua, Voltaire. Voltaire merupakan seorang penulis terkenal dalam penulisan epik dan sastera. Beliau juga penganut aliran Deism. Beliau mempunyai 2 karya iaitu Element of the Philosophical of the Newton pada tahun 1738 dan Philosophical Letters on the English pada tahun 1773. Ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Beliau ialah ahli falsafah yang menyanjung kebebasan individu dan hukum alam manusia, sehingga idenya dapat menggulingkan pemerintahan monarki. Karya beliau ialah Social Contract pada tahun 1726. Akhir sekali, Baron de Montesquieu. Beliau merupakan seorang aristokrat atau Lord Manor. Beliau juga melahirkan idea mengenai pemisahan kuasa. Karya beliau ialah The Spirit of the Law pada tahun 1748. Hari ini saya akan membentangkan subtopik iaitu sejarah selepas zaman Enlightenment. Ia juga dikenali sebagai zaman modernism iaitu selepas abad ke-19. Modernism ialah merupakan satu gerakan pembaharuan yang bergiat secara aktif dan meluas pada era tamadun barat. Pada abad ke-19 ini berlakunya pembentukan imej modernisasi dalam perindustrian sehingga berlakunya perubahan dalam budaya masyarakat. Pada zaman moden, ideologi sofis terpengaruh dengan Pythagoras yang meletakkan manusia sebagai penentu sesuatu kebenaran dan manusia adalah parameter segala sesuatu, atau terms dia ialah man is the measure of all things. Oleh itu, kebenaran ini hanyalah bersifat sementara dan ia boleh berubah, boleh berlakunya perubahan dalam membuat keputusan. Maksud mudah kita dapat dari sini ialah apa yang dibenarkan pada hari ini, esok boleh dipersalahkan. Apa yang dipertahankan pada semalam ataupun kemarin, esok boleh dibatalkan.
ataupun hal ini boleh dibatalkan. Seterusnya kita lihat kepada fahaman yang muncul. Yang pertama ialah rationalism. Ia berasal daripada bahasa Latin yang merupakan sebuah pandangan yang menjadikan akal fikiran sebagai sumber kepada pengetahuan dan kebenaran. Fahaman rationalism ini dia berpendapat bahawa akal fikiran manusia dapat memahami prinsip. Jadi, jika prinsip itu ada, maka prinsip tersebut mestilah betul dan nyata. Namun sebaliknya, jika prinsip itu tiada, maka manusia tidak dapat menggambarkan prinsip tersebut. Seterusnya, fahaman empirisme, iaitu semua sumber ilmu pengetahuan mestilah dicari dari pengalaman semata-mata, bukannya dari akal fikiran. Mereka juga berpendapat bahawa ilmu pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman dan perlu diyakinkan dengan bukti terhadap fakta tersebut. Perlu ada bukti terhadap fakta yang diutarakan. Seterusnya kita lihat kepada liberalism zaman moden. Ahli falsafah Perancis yang terkemuka pada abad ke-17 iaitu René Descartes, beliau mempromosikan doktrin rationalism ataupun enlightenment, di mana doktrin utamanya ialah percaya kepada akal manusia, keutamaan kepada individu, berfikir dengan diri sendiri ataupun subjektif kepada Tuhan dan percaya bahawa manusia ini boleh dikembangkan. Secara asasnya, liberalism ini bermula disebabkan oleh revolusi tidak berdarah pada tahun 1688 yang dikenali sebagai The Glorious Revolution of 1688. Seterusnya kita lihat kepada liberalism zaman pasca moden. Liberalism ini disokong dan didukung oleh Richard Rorty, di mana beliau percaya bahawa konsep fitrah manusia ini adalah sesuatu yang berbahaya dan menjadi satu ancaman terhadap pasca moden. Antara elemen fitrah manusia yang ditolak ialah semangat kewarganegaraan dan semangat kebersamaan. Konsep ini melibatkan 3 fitrah, iaitu fitrah dunia, fitrah kebenaran dan juga fitrah manusia. Oleh itu kita dapat lihat bahawa manusia menolak konsep metafizik dan konsep teologi ini kerana metafizik merupakan pemangkin kepada manusia agar lari daripada realiti kehidupan sehingga ia dianggap bukan menjadi faktor yang mampu menentukan kemajuan dan kejayaan yang bakal dikecapi oleh manusia. Saya akan membentangkan tajuk impa ataupun cabaran kewujudan zaman pencerahan. Zaman pencerahan ini telah melahirkan masyarakat yang berfikiran terbuka berdasarkan konsep bertolak ansur, kebebasan, persaudaraan, perlembagaan dan pemisah gereja. Terdapat beberapa kesan yang ditinggalkan oleh zaman ini, iaitu kesan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari aspek politik, hasil wujudnya kesedaran iaitu enlightenment telah membawa perubahan yang besar. Ahli-ahli politik telah memberikan perhatian tentang kaedah untuk menjustifikasikan penguasaan kuasa oleh pemerintah pada abad ke-17. Tetapi pada abad ke-18, bagi memperbaiki taraf kehidupan manusia, mereka mula menerima kewujudan negara dan cuba memberi tumpuan kepada mereka dengan menggunakan kaedah penggunaan kuasa politik. Selain itu, zaman ini telah menghapuskan sistem monarki secara berperingkat di Eropah di mana pada masa itu pemerintahan bergantung kepada golongan ulama, peraturan dan keputusan yang dibuat oleh golongan tersebut. Apabila para ilmuwan mencadangkan beberapa hasil penyelidikan yang bertentangan dengan ajaran gereja, mereka disiksa dengan kejamnya sehinggalah timbul gerakan-gerakan yang ingin membebaskan para ilmu dan sains dari kekuasaan gereja. Dengan itu, negara telah mengambil alih tugasan golongan padri. Seterusnya, John Locke telah menentang kerajaan yang tidak menjaga hak-hak asasi rakyat dengan mempertahankan hak-hak asasi. Raja-raja yang dikenali sebagai Enlightenment despotism ingin memerintah dengan penuh kesedaran. Antara raja-raja tersebut ialah Frederick the Great dari Prussia, Joseph II dari Austria, Peter the Great dan juga Catherine the Great dari Rusia. Seterusnya kita masuk dalam aspek ekonomi. Sebelum zaman pencerahan, aktiviti ekonomi adalah sepenuhnya pertanian. Hasil pertanian mestilah diberikan kepada tuan tanah ataupun golongan bangsawan. Malahan mereka juga dipaksa untuk membayar cukai kepada tuan tanah demi keselamatan mereka kerana mereka dilindungi oleh tuan tanah tersebut. Tokoh utama dalam bidang ekonomi iaitu Adam Smith dari karya The Wealth of a Nation. Dalam karyanya, Adam Smith berpendapat bahawa kerajaan tidak perlu campur tangan dalam urusan ekonomi dan membiarkan ekonomi berfungsi seperti biasa mengikut permintaan dan penawaran.
Selain itu juga, zaman pencerahan ini telah menghapuskan aktiviti perburuhan yang dinamakan serfdom kerana aktiviti ini dianggap sebagai tidak berperi kemanusiaan. Selanjutnya kita akan masuk dari aspek sosial. Pada zaman kegelapan, golongan yang paling berkuasa adalah golongan padri walaupun mereka adalah golongan yang paling sedikit. Hal ini kerana golongan padri mempunyai harta yang banyak. Setelah kemunculan zaman pencerahan, ramai masyarakat telah mempersoalkan ajaran agama dan institusi gereja. Tokoh-tokoh pencerahan menentang golongan gereja kerana untuk menghapuskan kekarutan dan ketakutan rakyat. Akhirnya, idea-idea golongan pencerahan ini telah memberi peluang kepada semua kelas sosial untuk menikmati pendidikan yang sewajarnya. Okey, kesimpulannya, zaman Enlightenment merupakan zaman pencerahan di mana ramai falsafah telah menyampaikan idea serta penemuan saintifik mereka yang dapat membantu perkembangan pemikiran rakyat. Selain itu, mereka turut membebaskan masyarakat yang seringkali ditindas oleh golongan gereja. Zaman ini penting dalam perkembangan masyarakat Eropah dan kepentingannya bukan sahaja dari aspek politik dan sosial, malah memberi impak kepada bidang ekonomi masyarakat sekaligus menjadikan Eropah bertransformasi dengan baik pada abad ke-18. Tamadun. Menurut Arnold Toynbee yang mana seorang sejarawan Inggeris, beliau mengatakan bahawa tamadun adalah budaya yang berkembang di bandar. Tamadun juga merupakan kelompok ideologi yang berbagai manifestasi dan juga gaya budaya yang bertanggungjawab untuk pembinaan sistem politik, sastra, moral dan agama. Setiap tamadun mempunyai kebaikan dan keburukannya yang tersendiri. Tokoh-tokoh daripada tamadun barat adalah Plato, Socrates dan juga Aristotle. Tokoh daripada tamadun barat yang pertama adalah Plato. Beliau lahir pada awal tahun peperangan Pelena Persis di tahun 428 sebelum Masihi. Beliau berketurunan bangsawan yang mempunyai susu jalur dari golongan pemerintahan Athena. Beliau juga merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal pada abad Yunani kuno. Antara sumbangan Plato adalah ilmu mengenai jiwa, ilmu mengenai etika dan juga ilmu mengenai negara. Menurut Plato, keadilan dan kebahagiaan mempunyai hubungan di antara satu sama lain. Plato juga ada menyebut mengenai eudaimonia di dalam karyanya iaitu Philebus, yang mana kebahagiaan merupakan kebaikan ataupun fadilah yang tertinggi. Perkara yang berkaitan dengan eudaimonia menurut beliau ialah intelektualisme dan hedonisme merupakan kebahagiaan. Tokoh daripada tamadun barat yang kedua adalah Socrates. Beliau lahir pada tahun 470 sebelum Masihi. Bapa beliau merupakan seorang pengukir acar dan ibunya bekerja sebagai seorang bidan. Beliau merupakan seorang guru dan salah seorang anak muridnya adalah Plato. Kebanyakan jasa dan sumbangan daripada Socrates ditulis dan dibukukan oleh anak muridnya sendiri. Di antara sumbangan beliau adalah ilmu politik, ilmu psikologi dan juga ilmu pendidikan. Tokoh dari tamadun barat yang ketiga adalah Aristotle. Beliau merupakan anak murid kepada Plato, dikenali sebagai pemikir yang ke arah empire realisme, berbeza dengan gurunya iaitu Plato yang lebih ke arah utopia dan idealis. Beliau juga merupakan ahli falsafah, pakar sains dan juga guru. Beliau merupakan guru kepada Alexander the Great. Di antara sumbangan Aristotle adalah bidang metafizik, bidang fizik, bidang logik, bidang pengetahuan, bidang etika, bidang sains, bidang estetika, bidang seni dan juga bidang kosmologi. Akhir sekali bagi kesimpulan dan cadangan, secara keseluruhannya dapat diperhatikan bahawa tahap penguasaan ilmu pengetahuan di dalam kalangan masyarakat adalah kunci utama yang membawa kepada perubahan tamadun barat ke zaman Enlightenment. Walaupun mereka berjaya memajukan tamadun mereka hasil daripada pemikiran yang kreatif dan berinovasi dengan hanya menggunakan akal dan mengasingkan agama, kita sebagai umat Islam perlulah seimbang dalam mempelajari kedua-duanya supaya kita tidak mudah terpesong dengan fahaman-fahaman baru yang boleh menyesatkan dan akhirnya syirik dan menjauhkan diri kita daripada Allah SWT. Tambahan pula, segala perkara yang melibatkan cara hidup manusia pada asalnya sudah sempurna dengan ajaran agama Islam. Dan Allah mengurniakan manusia akal fikiran sebagai alat untuk manusia berfikir segala hikmah di sebalik setiap ciptaannya agar iman kita lebih teguh kepada Allah SWT sebagai pencipta.